Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini murid-murid, kita akan mengenali tentang mengawal pemboleh ubah. Ini ialah satu kemahiran yang sangat penting yang harus anda kuasai di dalam kemahiran proses sains. Yang mana kemahiran ini biasa akan kita gunakan ketika menjalankan penyiasatan. Mari kita kenali apa itu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ini kita boleh fahami sebagai parameter objek atau bahan yang digunakan dalam satu penyiasatan. Jadi, di dalam setiap penyiasatan kita, biasanya akan membabitkan parameter seperti bilangan, keadaan, panjang, saiz, kehadiran, isi padu dan jisim sesuatu objek atau bahan. Seperti contoh, apabila kita membabitkan parameter bilangan, dia berkenaan dengan kuantiti sesuatu objek. Seperti contoh, 1 sudu gula di dalam gelas A dibandingkan dengan 2 sudu gula di dalam gelas B. Ia berkenaan dengan bilangan sudu gula. Manakala keadaan pula membabitkan situasi sesuatu bahan ataupun objek yang digunakan. Saya ambil contoh, jika saya ada 2 ekor ikan, satu di luar air dan satu lagi di dalam air, dah tentu ikan di luar air akan mati dan di dalam air kekal hidup. Itu ialah tentang keadaan ikan. Panjang pula berkenaan dengan ukuran panjang atau pendek sesuatu bahan. Sebagai contoh, jika saya ukur satu kayu berukuran 10 cm dibandingkan dengan kayu kedua 20 cm, parameter yang digunakan di situ ialah panjang kayu. Manakala saiz pula adalah berkaitan dengan besar atau kecil sesuatu objek. Seperti contoh, 1 biji bola pimpong saya bandingkan dengan 1 biji bola sepak, dah tentu ia berkenaan dengan saiz bola. Kehadiran pula berkenaan dengan wujud dan tidak wujud sesuatu bahan di dalam penyiasatan kita. Seperti gula di dalam gelas A dan tiada gula di dalam gelas B. Menjadikan parameter di situ ialah kehadiran gula. Isi padu berkenaan dengan kuantiti air yang ataupun kuantiti cecair yang kita gunakan di dalam penyiasatan. 500 ml dibandingkan dengan 1 liter air. Di mana di situ ialah isi padu cecair. Manakala jisim pula membabitkan perbandingan di antara berat objek. 1 kg dibandingkan dengan 2 kg. Di situ ialah parameter jisim objek. Jadi mari kita lihat tentang contoh ataupun sifat-sifat pemboleh ubah yang lain yang kita kena tahu. Sebenarnya pemboleh ubah ni ada tiga bahagian yang perlu anda kuasai. Bahagian pertama dikenali sebagai pemboleh ubah manipulasi. Bahagian yang kedua, pemboleh ubah dimalarkan. Dan bahagian yang ketiga dikenali sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, ketiga-tiga pemboleh ubah ni mempunyai ciri-ciri dan sifat yang saling berbeza. Manipulasi dianggap sebagai bahan atau perkara utama yang kita boleh kawal dan kita tukar. Nanti benda ini kita akan bincangkan di dalam contoh selepas ini. Tetapi sifat utama manipulasi adalah bahan ataupun perkara utama yang kita kawal dan kita ubah. Yang kedua pula dikenali sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Malar ini adalah bahan yang kita jaga supaya sama dan adil dalam penyiasatan kita. Dan yang ketiga dikenali sebagai pemboleh ubah bergerak balas, iaitu bahan atau objek yang kita ukur di akhir penyiasatan. Sebagai kata mudah, bergerak balas ini adalah hasil penyiasatan. Okey, mari kita lihat dalam konteks hubung kait ketiga-tiga pemboleh ubah ini daripada manipulasi, dimalarkan dan bergerak balas. Saya berikan anda contoh penyiasatan ini. Terdapat satu silinder penyukat yang saya isi 65 cm padu air dan
saya masukkan 3 biji guli ke dalam air tersebut. Saya dapati air itu menjadi lebih banyak ataupun isi padu air tadi meningkat di akhir penyiasatan. Jadi, tujuan kita yang pertama, kita nak kenali bagaimana pemboleh ubah manipulasi itu bekerja di dalam penyiasatan ini. Secara asasnya, kita tahu pemboleh ubah manipulasi ialah objek atau bahan yang kita kawal ataupun kita ubah kehadirannya. Jadi, kita kenal dulu apa bahan ataupun objek yang digunakan dalam penyiasatan. Kita ada guli dan kita ada air. Di antara guli dan air ini, yang mana kita kawal? Dah tentu kita kawal guli. Jadi ada 3 biji guli yang kita masukkan ke dalam air. Jadi parameter yang sesuai adalah bilangan. Di akhirnya, pemboleh ubah manipulasi dikenali sebagai bilangan guli. Dalam nak mengenali contoh pemboleh ubah dimalarkan pula, kita tahu pemboleh ubah dimalarkan ini adalah objek yang sama supaya penyiasatan ini adil. Jadi, antara guli dan air, dah tentu yang kita nak kekalkan sama adalah guli. Didapati guli ini mempunyai saiz yang sama. Oleh itu, persamaan saiz ini dianggap sebagai pemboleh ubah dimalarkan saiz guli. Dan akhir sekali, kita ada pemboleh ubah bergerak balas. Yang mana sifat pemboleh ubah bergerak balas ini adalah yang kita ukur di akhir penyiasatan. Dan oleh kerana kita ada guli dan air, di akhir penyiasatan itu kita akan ukur air. Dan kita dapati juga isi padu air tadi meningkat daripada 65 kepada 80. Jadi kita boleh nyatakan sebagai pemboleh ubah bergerak balas ialah isi padu air. Baik murid-murid, jadi itulah contoh bagaimana pemboleh ubah manipulasi dimalarkan dan bergerak balas bekerja di dalam satu-satu penyiasatan. Jadi saya berikan anda contoh yang kedua untuk mengenali pemboleh ubah ini. Saya ada satu penyiasatan lagi, satu bar magnet yang saya labelkan sebagai PQR, dan saya dapati pada kawasan P dan R yang dikenali sebagai kutub magnet dapat menarik 5 buah klip kertas, dan di kawasan Q hanya 2 sahaja klip kertas yang boleh ditarik. Jadi untuk kenali bahan yang mana sebagai manipulasi, bergerak balas dan dimalarkan, kita harus faham sifatnya dahulu. Manipulasi ialah objek ataupun bahan yang kita kawal. Dan di sini hanya ada klip kertas ataupun magnet yang dibincangkan. Jadi antara klip kertas dan magnet yang dikawal ialah kedudukan magnet ataupun kutub magnet tersebut. Jadi kita anggap kutub magnet sebagai pemboleh ubah manipulasi. Bahagian yang kedua adalah bahan objek yang sama dikenali sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Di dalam ini kita membandingkan antara klip kertas dan magnet. Sudah tentu yang harus sama adalah saiz klip kertas. Jadi klip kertas ataupun saiz klip kertas merupakan pemboleh ubah dimalarkan. Dan akhir sekali, objek yang kita ukur di akhir penyiasatan ataupun hasil dalam penyiasatan kita ialah pemboleh ubah bergerak balas. Dan kita dapat tahu bahagian P dan bahagian R 5 klip kertas, bahagian Q 2 klip kertas, menjadikan di akhir penyiasatan kita akan mengukur bilangan klip kertas. Jadi ini adalah 2 contoh yang telah saya paparkan bagaimana nak mengenali pemboleh ubah di dalam penyiasatan. Terdapat 3 jenis pemboleh ubah, manipulasi, dimalarkan dan bergerak balas yang telah kita temui di dalam penyiasatan ini. Sebagai kesimpulan, sekali lagi saya nak nyatakan bahawa
Pemboleh ubah ini ialah parameter yang digunakan di dalam penyiasatan. Boleh jadi parameter ini seperti bilangan, isi padu, saiz, tinggi ataupun jisim daripada bahan-bahan ataupun objek yang kita gunakan di dalam penyiasatan tersebut. Dan terdapat 3 jenis pemboleh ubah, iaitu manipulasi, yang mana manipulasi ini dikenali sebagai bahan yang kita kawal di dalam penyiasatan. Yang kedua, dimalarkan, iaitu bahan atau objek yang kita kenal pasti mempunyai sifat dan ciri yang mesti sama di dalam penyiasatan. Dan yang terakhir ialah pemboleh ubah bergerak balas, yang mana hasil yang kita ukur di akhir penyiasatan ini. Jadi, sekian saja perbincangan tentang pemboleh ubah. Sekian, terima kasih.